Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudari muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, pertamanya saya ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama dengan saudara-saudari muslimin muslimat pada kali ini dalam live yang saya buat di atas permintaan beberapa orang yang bertanya, ada tak Ustaz buat live untuk kuliah Maghrib ini? Maka saya buat pada malam ini untuk mengisi masa, dan juga mungkin ada beberapa orang yang berminat atau berkongsi ilmu, ya. Dan saya pilih sebuah kitab, iaitu satu kitab yang kecil, yang sangat kecil sebenarnya, yang namanya Nurul Mishkat fi ahkamit taharah was salati. Nurul Mishkati fi ahkamit taharati was salati. Cahaya pelita pada hukum hakam berkait dengan taharah dan juga salat. Satu kitab yang sangat kecil dan juga sangat nipis, ya, berbanding dengan kitab-kitab yang banyak yang ada berkait dengan bab taharah dan salat. Jadi kitab ini adalah kitab Arab, bukannya kitab Jawi ataupun kitab dalam bahasa Melayu. Kitab Arab yang saya harap mereka yang mengetahui bahasa Arab itu, mereka yang mengetahui bahasa Arab itu dapat mengambil manfaat darinya, dan mereka yang tidak mengetahui bahasa Arab, dan mereka yang tidak mengetahui bahasa Arab itu boleh mendengar apa yang saya kupas dan saya bincang. Dan tuan-tuan, saudara-saudari boleh melihat kitab tersebut sebagaimana yang saya beri dalam FB, ya, dalam beberapa muka surat. Yang pertama sekitar 30 muka surat, dan juga ada grup WhatsApp yang saya share petang tadi, 4 muka surat yang boleh dikongsi untuk dilihat bersama. Mereka yang tidak mengetahui bahasa Arab boleh mendengar apa yang saya nak bincang pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan selawat Allah Ta'ala atas ketua kita Muhammad, wa ala alihi, dan ke atas keluarganya, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya ajma'in, kesemuanya. Ini muqaddimah daripada bukannya pengarang kitab kita ini, Dr. Amjad, tetapi Dr. Nuh Ali Salman Al-Qudha, yang memberikan kata-kata pendahuluan terhadap kitab kecil ini. Dimulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan juga selawat dan salam. Iaitulah cara yang biasa yang disebut oleh para alim ulama apabila menulis kitab, apabila mengulas, apabila mengupas, apabila berceramah, apabila menyampaikan kuliah dan lain-lain. Jadi cara itu iaitu bermula dengan basmalah, hamdalah, dan selawat dan salam adalah suatu keadaan yang biasa dibuat oleh sesiapa pun. Selesai dari permulaan ini, dan kalau kita lihat dalam setengah-setengah kitab, dia bincang, ya, disebut, dia bawa hadis kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', misalnya. Setiap perkara yang penting
yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terpotong daripada apa? Terpotong dari keberkatan. Maka setiap perkara yang baik yang kita nak buat, maka kita mulakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak kira lah sama ada makan, minum, ya, keluar daripada rumah kita kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, dan juga lain-lain. Jadi Bismillah ini kita mulakan apa saja aktiviti yang kita buat. Kemudian hamdalah itu dimulai kerana macam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dimulakan dengan hamdalah. Dan selawat dan salam sebagaimana yang disebut pada tempat-tempat yang lain dalam hadis ataupun sebagainya, yang nak beritahu kepada kita bahawa menyebut selawat dan salam itu adalah satu perkara yang sangat dipuji. Amma ba'du, selepas daripada itu, fa inna ta'limal muslimina ahkama dinihim wajibun 'alal ulama. Ya, ta'lim, mengajar al-muslimin, mengajar orang Islam, mengajar apa? Ahkama dinihim, akan hukum hakam agama mereka. Wajibun, dia menjadi kewajipan, alal ulama, ke atas orang alim. Al-ulama warasatul anbiya. Orang alim, dia adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan duit, Nabi tidak mewariskan wang ringgit, tetapi Nabi mewariskan ilmu. Nabi mewariskan ilmu. Maka orang alim juga, dia tidak mewariskan wang ringgit, tetapi dia mewariskan ilmu. Maka ilmu itulah yang kena ajar kepada orang Islam, supaya mereka tidak jahil tentang agama mereka, supaya mereka mengenal Allah, mengenal tauhid, mengenal rukun iman, tahu tentang rukun Islam, sembahyangnya, puasa, zakat, hajinya, dalam bab ibadahnya, tentang muamalatnya, jual belinya, tentang munakahatnya, nikah kahwinnya, tentang jenayahnya, tentang politiknya, ekonominya, dan juga lain-lain. Jadi untuk hidup ini, dia ada hukum halal, haram, sah, batal dan sebagainya. Maka hukum hakam agama ini menjadi kewajipan siapa? Menjadi kewajipan para alim ulama untuk ajar. Oleh sebab itu, kalau seorang yang ada ilmu, menjadi tanggungjawabnya untuk menyampaikan ilmu dalam bentuk pengajaran. Dan pengajaran ini dia, kalau ikut Imam Malik kata al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi, tidak mendatangi. Sepatutnya kalau tengok yang asal, orang yang nak tahu ilmu tu, dialah yang kena cari alim ulama. Pergi ke sini, Imam Malik duduk di Madinah, maka orang lain pergi ke Madinah mencari Imam Malik. Imam Syafi'i, dia duduk di Madinah, dan juga duduk di Baghdad, juga duduk di Mesir. Maka orang yang nak cari ilmu, dia datang kepada Imam Syafi'i untuk mencari ilmu. Itu kalau ikut yang asal. Tapi zaman kita ni mungkin kalau ilmu tu didatangi sekalipun, ataupun ilmu itu mendatangi, tak jadi masalah lah. Misalnya dengan cara yang kita buat sekarang ini, melalui live, melalui FB ataupun melalui YouTube, yang boleh dilihat oleh orang ramai di rumah masing-masing, dengan maksud matlamat dan tujuan ialah untuk menyampaikan ilmu. Yang penting ilmu itu mesti disampaikan. Jangan menjadi asyaitanul akhras, syaitan bisu. Syaitan bisu ini bagaimana? Iaitu orang alim yang mendiamkan dirinya, yang tidak beritahu perkara yang sebenar, dan tidak berkongsi apa yang sepatutnya diketahui oleh orang ramai. Contoh misalnya, katalah sekarang ini nak masuk hari raya haji, nak masuk hari raya korban. Maka ada setengah orang yang dia tak tahu tentang ibadat korban ini, berbeza daripada ibadat haji. Lalu dia kata oleh kerana ibadat haji sekarang ini tidak dibuat,
kerajaan Arab Saudi tutup pintu daripada mengerjakan haji, maka bila haji tak ada, ibadat korban pun tak ada juga, dia kata. Akhirnya dia berpakat untuk AJK surau dia ni, misalnya tahun ni tak payah korban. Tak payah korban. Bila akan datang? Pasal apa? Sebab dia kata haji tak buat. Kita jawab, kalau paling mudah kita kata, ibadat haji satu ibadat yang lain. Korban adalah satu ibadat yang lain. Jadi walaupun kerajaan Arab Saudi menutup pintunya daripada ibadat haji, tetapi tidak bermakna tidak dia buat ibadat korban. Ibadat korban boleh buat. Petang tadi pun Perdana Menteri dah sebut dah SOP tentang raya haji dan juga SOP tentang ibadat korban. Maknanya ibadat korban itu boleh dibuat, tetapi dengan SOP yang tertentu lah. Jadi maksudnya, walaupun orang Islam dia tak pergi ke Mekah, Madinah, ataupun pergi ke Arafah, untuk mengerjakan ibadat haji ini, kalau di Madinah tu berkait dengan sunat ziarah makam Rasulullah lah, ataupun berniat daripada sana, diberi Ali di Zulhulaifah misalnya. Tetapi maksud saya ialah kalaupun orang tidak melaksanakan ibadat haji, tetapi ibadat kurban tetap boleh dibuat, sebab dia adalah ibadat yang berlainan berasingan. Jadi benda ni kena diberitahu kepada umat Islam. Siapa yang nak masuk korban, sila. Walaupun tidak ada orang yang buat ibadat haji. Itu maksudnya. Jadi dia menjadi kewajipan ke atas para alim ulama untuk menerangkan hukum hakam. Ya halal, ya haram, sah, batal, sebagainya. Kadang-kadang benda yang mudah, tapi ramai yang tak tahu. Tentang bab najis, tentang bab solat. Kalau kita tengok, para soalan-soalan yang biasa dikemukakan kepada para ustaz ini antaranya berkait tentang sembahyang. Sedangkan bab sembahyang ini ialah benda yang setiap hari sembahyang. Ada yang berkait tentang ada yang berkait tentang ada yang berkait tentang taharah itu. Ada yang berkait tentang taharah. Yang berkait tentang taharah. Jadi mujurlah pengarah kitab kita ini, Dr. Amjad ini, dia menulis tentang taharah dan solat, walaupun sangat nipis. Kitabnya walaupun sangat nipis, tapi tentang taharah dan solat, dia adalah benda yang sebenarnya juga banyak tidak diketahui oleh orang awam. Begitu. Walahum ala zalika min al-ajri ma la ya'lamu illa Allah. Dan bagi mereka alim ulama ini, ala zalika, atas demikian itu, kerana mengajarkan orang Islam ini tentang hukum hakam agama mereka, minal ajri, daripada pahala, ma, perkara, la ya'lamu, tidak mengetahuinya, illa Allah, malaikat Allah. Banyak mana pahala orang alim ini didapat. Pahala yang didapati oleh orang alim dengan sebab dia mengajar. Kalau ditulis kitab, berapa orang yang ambil manfaat daripada kitabnya, tulisannya, ilmu yang diajar, ilmu yang diajar kepada orang ramai. Kalau dalam bentuk seperti ini, melalui YouTube, melalui FB, maka kalau ramai yang melihat, alhamdulillah. Cuma yang menjadi realitinya di zaman teknologi ini, kalau jenis macam ni mungkin tak ramai yang melihat. Nak ikuti misalnya. Hak yang ramai lihatnya dalam bentuk-bentuk yang lain. Dalam bentuk-bentuk yang lain, macam-macam lah bentuk lain itu. Kadang-kadang sehingga puluh ribu, ratus ribu, juta. Tapi tak ada benda pun. Sebenarnya. Tapi dalam bentuk ilmu ni mungkin tak ramai. Tapi yang penting ialah apa yang dia buat itu beri manfaat kepada orang ramai. Li'annahum, pasal apa orang alim ini dia dapat pahala dengan sebab dia sampaikan ilmu itu. Li'annahum, kerana mereka ini yuballighuna risalatillah, mereka menyampaikan risalah Allah, risalah, message,
mesej berkait dengan halal, haram, sah, batal, allati yang anzalaha, yang Allah Taala turunkannya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala turunkan Quran kepada nabinya daripada sudut hukum hakam. Lalu Nabi beritahu, dan para alim ulama yang mewarisi Nabi ini daripada ilmunya menyampaikan kepada orang lain, maka mereka mendapat pahala. Wa yuhibbuna syari'ah al-gharra allati biha sa'adatud dunya wal akhirah. Dan mereka ini kasih, para alim ulama ini kasih kepada syariat yang hebat ini. Ya, dengan syariat inilah menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi nak bahagia di dunia dan akhirat ini, dia mesti berdasarkan syariat. Dan syariat ini berkait dengan halal haram. Dan halal haram ini siapa yang beritahu? Iaitulah para alim ulama. Dan diketahui pula oleh umat Islam. Baik. Waqad qama bihadza, dan telah mendirikan dengan perkara ini, apa dia? Menyampaikan ilmu agama ini as-sahabatul kiramu, oleh para sahabat yang mulia. Nabi dapat wahyu. Nabi sebut hukum, yang menyampaikan siapa dia? Para sahabat. Wa man ba'dahum, dan orang yang selepas daripada para sahabat. Tabi'in, tabi'in minal ulama, daripada kalangan orang alim, ila yaumina hadza, hinggalah hari kita ini. Hinggalah hari kita ini berterusan orang alim yang menyampaikan ilmu ini. Wa tafannanu fi ta'lif, tafannanu, dan mereka mempelbagaikan daripada sudut karangan. Ada yang tulis panjang lebar, ada yang tulis kitab yang nipis, ada yang tulis berjilid-jilid kitab. Seperti di belakang ini, misalnya sangat banyak, 10 jilid, 15 jilid, 20 jilid, dan ada yang menulis matan yang sangat kecil. Mereka tulis ini pasal apa? Mura'ina, untuk meraihkan hajatan nas, hajat manusia. Ada manusia yang berhajat untuk faham dengan cara mendalam, lalu ditulis kitab-kitab yang tebal, yang sangat banyak. Ada hajat manusia ini, dia nak tahu yang penting-penting sahaja. Maka ulama tulis kitab yang nipis, matan yang ringkas. Wa waqtahum, dan meraihkan waktu mereka. Ada orang yang boleh beri waktu dia sepanjang hidup untuk ilmu. Maka dia tulis kitab yang panjang, yang banyak, yang berjilid. Ada orang yang waktu dia singkat. Dia oleh kerana disebut bekerja, masa dia tak banyak untuk ilmu ni, dia nak tahu masalah-masalah yang penting sahaja, lalu ditulis kitab-kitab yang nipis. Wa thaqafatahum, dan juga thaqafah mereka, setakat mana mereka tahu tentang ilmu ini. Jadi ditulis kitab yang panjang, yang besar, dan juga ditulis kitab yang ringkas. Fama yasluhu li talibil ilmi al-mutafarriq la yasluhu li ghairihi. Kata Syekhna dalam muqaddimah pendahuluan kitab ini, dia kata ma yasluh, perkara yang sesuai, li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu, al-mutafarriq, yang memang dia melapangkan masanya untuk ilmu. Duduk di pondok, duduk di pesantren, belajar di universiti, masanya memang pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam, memang untuk ilmu. Maka masa dia kitab-kitab yang dipelajari banyaklah, berjilid-jilid macam di belakang. La yaslu li ghairi, ada yang tak sesuai untuk orang lain. Orang lain, orang awam. Tak, dia bekerja, dia berniaga, dia cari nafkah untuk anak isteri dia. Maka yang penting, dia nak tahu benda-benda yang basic dalam bab agama. Lalu ditulis kitab-kitab yang nipis seperti ini. Supaya dia tahu, kalau orang Terengganu panggil, nak pakai le tu, dia nak tahu halal haram je. Dia tak nak tahu panjang-panjang lebar. Dalil Quran apa dia, dalil hadis apa dia, perbahasan ulama apa dia, khilaf dia kalangan ulama apa dia. Dia tak nak tahu benda ni. Dia nak tahu sah ke batal, boleh ke tak, haram ke halal. Dia nak tahu tu je.
Tak, ustaz boleh tak buat ni? Ustaz kata boleh. Dia nak tahu tu je. Bila ustaz kata boleh, dia pun proceed. Dia pun buat. Dia tak nak tanya apa dalilnya ustaz. Dah, apa ayat Qurannya? Apa hadis Nabi-nya? Dia tak nak. Jadi dia nak tahu, boleh ke tak? Ni musim haji tahun ni boleh tak korban ni? Boleh. Dia tak nak tanya dah benda lain. Tu. Tapi mungkin ada setengah orang yang dia nak tahu. Baik, ustaz kata boleh ni, apa dalil dia? Kena bawa dalil ayat Quran, hadis. Dah ulama ni kata boleh, ada ayat Quran ni. Ada pendapat mazhab lain kata tak boleh, dia guna ayat Quran ni. Macam mana pula ni ustaz? Contohnya, maka ustaz dia pun terang, misalnya dengan lebih mendalam. Ulama ni dia kata dalil daripada ayat Quran ni sebegini. Tak. Lepas tu kalau pendapat ni pula sebab apa tidak diterima dengan sebab demikian. Jadi itu mengikut kesesuaian tahap murid-murid dan juga orang yang belajar dan orang yang mengajar dan orang yang nak tahu dari segi hukum. Ya, jadi kalau orang awam ni dia jenis nak instant, dia nak mudah aja. Dia nak tahu boleh ke tak? Halal ke haram? Sah ke batal? Itu saja. Ya, jadi dia ada beberapa tahap. Walihada, dan kerana inilah, kerana berbeza-beza pandangan dan juga pendapat ini, kutibat, ditulis ba'dul kutub al-mukhtasarah, ditulis kitab-kitab yang ringkas fil fiqhi, dalam bidang fiqh. Ditulis kitab-kitab yang ringkas dalam bidang fiqh wa ghairih, dan juga dalam yang lain daripada fiqh. Ya, dalam bidang akidah tauhid. Ada ada matan misalnya matan jauharah dalam bab akidah tauhid. Dalam bab fiqh ada matan zubat. Dalam nahwu ada matan ajrumiyah. Ya, dalam bab apa lagi? Dalam bidang ilmu ini dia banyak matan ditulis kitab-kitab yang nipis. Tak? Wa fi zamanina, dan pada zaman kita ini jaddat mushkilatun jadidatun. Dia ada masalah baru. Zaman kita ni ada masalah baru. Wahya, masalah baru ni apa dia? Anna ahla zamanina la ya'lafuna uslub as-salaf fi ta'lif. Ya, masalah baru ni bahawa penduduk ataupun orang zaman sekarang ini la ya'lafun, mereka tak biasa uslub, gaya bahasa as-salaf, orang dahulu kala fi ta'lif, dari segi menulis kitab. Dia tak biasa uslub, gaya bahasa. Kalau macam kita ni orang Melayu, kita tak biasa dengan gaya bahasa kitab Jawi. Tak, kitab Jawi lama. Kitab Jawi baru. Berwamim, bom. Bukan bom, bumi. Tak. Berobe kafmim. Birabbikum. Dia kata berbekam. Hak manusia. Berbekam ke birabbikum. Dia tak tahu. Tak. Syekh Al-Marbawi. Adalah kitab dia Bahrul Mazi. Kitab Bahrul Mazi dia tulis dal nun sin yanga. Apa tu? Dancing. Ada juga tulis dalam kitab dia dancing. Walau dancing tu bahasa orang putih, bahasa Inggeris. Tapi dia je dal nun sin yanga. Tak, contohnya. Jadi orang zaman sekarang dia tak tahu, kalau orang Arab sendiri pun dia tak biasa kitab-kitab Arab yang muktabar. Tak, kitab-kitab yang tebal berjilid-jilid macam ni dia tak biasa. Ya, bila demikian faqtadatil hajah, maka perlu menuntut hajat itu an yu'allafa, bahawa ditulis ma yunasibu ma alifuhu, ialah perkara yang menasabah, perkara yang mereka itu biasa, min taraiqi ardil mawadi', cara bagaimana nak membentangkan masalah-masalah fiqh dengan cara yang lebih mudah, dalam bab akidah dengan cara lebih mudah, dah masalah-masalah tasawuf dengan cara lebih mudah dan lain-lain. Ya. Wa kutiba fi zalika aidan, wa kataba
Ya, fi zalika aidan katsirun min ahli al-ilmi al-mu'asirin. Dan menulis pada demikian itu juga ramai daripada kalangan ahli ilmu semasa, iaitulah para ulama semasa, sama ada orang Melayu, orang Arab, sarjana Islam, ada ramai yang menulis kitab-kitab dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Ya, wa minhum, daripada ramai-ramai ini, para ulama dari para sarjana yang sangat ramai ini, al-akh Dr. Syekh Ahmad Rashid, iaitulah saudara Dr. Syekh Amjad, bukan Ahmad, Amjad Rashid. Pengarang kitab kita ni Dr. Amjad Rashid. Saya pun tak pernah jumpa, saya pun tak pernah kenal orangnya. Ya, faqad allafa, maka sungguhnya dia menulis hazal kitab. Dia menulis kitab ini, apa dia namanya? Nurul Mishkat. Nurul Mishkat, cahaya pelita. Mura'iyan, dengan meraihkan dzauqi ahli zamanina fi ta'lif, dengan meraihkan selera orang zaman kita sekarang ini dari segi penulisan. Apa dia? Tak suka hak tebal-tebal. Iaitu lalu ditulis nipis saja. Kalau mengaji tebal-tebal macam kita ada belakang ni, saya ingat tak ada. Payah. Orang nak cari yang mudah, yang instant. Dia tak nak yang panjang-panjang lebar. Dia nak yang ringkas-ringkas, yang mudah-mudah saja. Ada. Kalau ada klip video 4 minit saja. Kalau belajar ilmu, hak yang 20 minit sahaja. Yang ringkas. Kalau jenis mengaji kitab panjang-panjang sampai berjam-jam, minta maaf, dia tak minat. Maka pengarang kitab kita ini, dia tulis dengan cara yang ringkas. Wahajata ghairil mutafarriqin, dan juga dia meraihkan hajat orang yang ghairil mutafarriqin, yang tak sempat lil ulum asy-syar'iyyah, untuk belajar ilmu syarak. Tak boleh nak pergi pondok, tak boleh nak belajar banyak, tak, ataupun dia nak tahu sikit-sikit saja ilmu syariah ini. Jadi dia tulis benda yang basic, benda yang asas. Wal tazama bihi ma fil mazhab Syafi'i, dan dia komit apa yang ada dalam kitab itu, apa yang ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia ambil pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Fahuwa, maka iaitu mazhab Syafi'i ini mazhabul muhaddisin al fuqaha, iaitulah mazhab ulama hadis yang juga pandai fiqh. Seperti siapa? Amsal al-Bukhari, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari hebat hadisnya. Tapi kalau ikut kata Syekh Nuh di sini, Imam Bukhari juga bermazhab Syafi'i. Wa Muslim, Imam Muslim juga ulama hadis yang terkenal, tapi dia juga bermazhab Syafi'i. Ya, wa Ashabus Sunan, dan juga penulis-penulis empunya sunan. Sunan Al-Baihaqi misalnya. Anda Sunan Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, yang menulis kitab-kitab sunan, dia juga bermazhab Syafi'i, walaupun dia juga alim. Ya, wa mazhabul Imam An-Nawawi, dan juga mazhab An-Nawawi, walaupun Imam Nawawi ini dia mensyarahkan hadis Muslim, seorang ulama yang hebat dalam bab fiqh misalnya, tapi dia juga berpegang kepada mazhab Syafi'i. Ya, wa Ibn Hajar, wal Baihaqi min qablu, dan juga Ibn Hajar dan Imam Baihaqi sebelumnya. Ya, ini ulama-ulama yang terkenal dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh. Ya, wa haula'i, dan mereka ini mereka ini a'lamul fiqhi wal hadis, adalah tokoh-tokoh bidang fiqh dan juga hadis. Tokoh bidang fiqh dan hadis. Walaupun mereka ini tokoh bidang fiqh dan hadis, tapi mereka tetap bermazhab Syafi'i. Nak tunjuk bahawa, ya, walaupun ulama-ulama tadi ilmu dia mendalam, ilmu dia hebat, tetapi daripada sudut mazhab masih lagi menurut mazhab Imam Syafi'i. Nak tunjuk bahawa ilmu Imam Syafi'i ini jauh lebih hebat daripada orang lain. Tak. Wahasbuna, dah cukuplah bagi kita an-naqtadiya bihim, bahawa kita mengikut mereka ini. Wa nasuja ala minwalihim,
nasuja. Biasanya nasuja ini mungkin dengan makna menenun. Dah orang yang menenun kain. Maknanya bila tenung gitu, kita pun tenung gitu jugalah. Kita tak reka-reka hak lain. Dah, kalau dia lalu lorong itu, kita lalu lorong itulah. Kita tak pandai-pandai reka buat hak lain. Dah. Mahtiramina li ghairihim min ulama'i ahli sunnah. Serta penghormatan kita bagi yang lain daripada mereka itu, daripada kalangan ulama ahli sunnah. Ya, mazhab Malik, dah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mazhab Hanafi dan lain-lain, kita menghormati. Bukanlah kita ni fanatik ataupun ta'assub kepada Imam Syafi'i, tidak. Tetapi kita kita menghormati ulama-ulama ahli sunnah yang lain, seperti 3 mazhab yang lain tadi yang besar. Tetapi mazhab Syafi'i ini oleh kerana dia mempunyai kaedah-kaedah yang dikagumi oleh ulama-ulama yang lain dalam bidang usul fiqhnya. Kaedah-kaedah yang dibuat mazhabnya menyebabkan ulama-ulama besar yang lain juga menurut Imam Syafi'i. Fakulluhum, maka setiap mereka akhaza an kulli sahabah. Mereka ini ambil daripada sahabat. Wahum ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dah sahabat ambil daripada Rasulullah. Jadi ulama-ulama besar ini dia bukannya reka sebarangan, tak. Masing-masing ambil daripada orang sebelumnya, ambil daripada orang sebelumnya, ambil daripada sahabat, ambil daripada Rasulullah. Kullun minar rasuli multamisun. Tiap-tiap mereka itu ambil daripada Nabi. Cuma tinggal lagi kaedah memahami ayat Quran, kaedah memahami hadis, menyebabkan akhirnya ini mazhab Syafi'i begini, mazhab Hanbali begini, mazhab Hanafi begini, mazhab Maliki begini. Tu. Wal mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i huwa mazhab ahli Syam, ialah mazhab penduduk Syam. Syam ni mana? Syria, Lebanon, Jordan, wa Misra, dan juga mazhab penduduk Mesir. Oleh kerana Imam Syafi'i dia berada di Mesir agak lama. Dalam mazhabnya yang qaul jadid, dia qaul qadim. Ya, kalau di Mesir ialah qaul jadid. Wal Yaman, dan juga mazhab penduduk Yaman, wa katsir min ahli Iraq, dan kebanyakan daripada penduduk Iraq. Ya, dan juga tempat di mana Imam Syafi'i pernah berada, qaul qadim. Selepas pada Imam Syafi'i lahir di Gaza, di Mekah, pergi ke Madinah, berguru dengan Imam Malik, lepas tu pergi ke Iraq, berada di Baghdad, dan juga kemudian pergi ke Mesir. Oleh sebab itu, tempat-tempat ini menjadi tempat yang ramai bermazhab Syafi'i. Wa Iran, dan juga Iran. Asalnya Iran itu dipenuhi dengan mazhab Syafi'i, yang kemudiannya berpindah kepada Qadiani, kemudian ini Syiah, selepas melalui tahap-tahap tertentu daripada pemerintahan di sana. Wa Janub Syarq Asia, dan juga Janub jauh, Syarq Timur, Timur jauh. Bagi dia Timur yang jauh lah, berbanding dengan Arab itu. Kalau bagi kita juga Asia Tenggara lah. Apa dia? Malaysia dia kata. Wa Indonesia, wa ghairihim min biladil Islam, dan juga negeri-negeri yang lain daripada negeri Islam. Fajazallahu Dr. Amjad khairan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kepada Dr. Amjad itu kebaikan, ala ma fa'ala, atas perkara yang dia buat. Wa akhaza biyadihi, dan mengambil tangannya, dengan makna memimpin, li yutimma tariq fi khidmatil Islam, untuk menyempurnakan jalan berkhidmat kepada Islam dalam bab ilmu ini. Wa naf'al muslimin, dan juga untuk manfaat orang Islam, bi ta'limihim, dengan mengajarkan orang Islam itu baqiyata abwabil fiqhi, mengajar bab-bab fiqh yang lain, khasatan, khususnya ma tad'u ilaihi al-hajatul yaumiyah, khususnya perkara yang memerlukan hajat harian, iaitu dalam bab taharah, bab solat, bab najis, bab air,
apa nama darah, dak sembahyang dan sebagainya. Wa qad raja'tu lahu qismat taharah min hadzal kitab. Kata Syekhna, dan saya murajaah, saya menilik bahagian taharah daripada kitab ini. Faraitu fihi, lalu aku melihat padanya bidayatan jayyidatan, iaitu permulaan yang baik, tubashiru bi tatimmatin mubarakatin insya-Allah, memberi khabar gembira dengan kesempurnaan yang diberkati insya-Allah. Maknanya Syekh Nuh ni dia tak tengok habislah kitab ni, cuma dia tengok bahagian-bahagian depan saja. Bab-bab taharah nampak penulisan Dr. Amjad ni okey lah. Tak, dia tengok dia belek muka surat pertama, muka surat kedua, ketiga, dia tengok nampak okey lah penulisan dia tu sistematik, perbahasan dia, kupasan dia menarik, wa arjullah taala, dan saya harap kepada Allah taala an yafa'a bihi, supaya Allah taala bagi manfaat dengannya, wa bi ilmihi wa kitabah, dan juga dengan ilmunya, wa kitabihi, dan juga dengan kitabnya. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Salawat Allah taala atas ketua kami Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah taala salawat dan salam ke atas Nabi. Kata bahu Nuh alaihi Salman, iaitu yang menulis pendahuluan ini adalah Dr. Nuh alaihi Salman pada 22 Syawal 1424 Hijrah. Sekarang kita 14 Syawal. Ni 1424, sekarang ni 1441. Tak? Lebih kurang hampir 20 tahun yang lepas. Hampir 20 tahun yang lepas penulisan ini. Jadi kitab ini adalah kitab yang walaupun nampaknya ringkas, bab taharah, bersuci dan juga solat, tapi insya-Allah diberi manfaat yang ilmu yang sangat baik. Jadi pada malam ini baru muqaddimah, pendahuluan, baru panah hinjing, baru start kereta baru. Tak masuk gear lagi ni. Tak, baru panah hinjing. Jadi untuk yang akan datang, insya-Allah hari Selasa, malam Rabu 7.45 dan juga hari Jumaat insya-Allah 7.45 malam, untuk kita memahami perbahasan yang dalam kitab ini. Mereka yang tidak memahami bahasa Arab, sebagaimana yang saya sebut tadi, boleh mengikuti penjelasan apa yang sebut dalam bahasa Melayu, dan mereka yang boleh berbahasa Arab dan berminat dengan tulisan Arab, boleh melihat apa yang saya tulis pada FB saya daripada tulisan berbahasa Arab tersebut, untuk cuba memahami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu kita ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.